Ya. Kenyataan ini dia Angkatan Muda Keadilan Pulau Pinang. Penjualan tapak masjid dan sekolah adalah satu fitnah oleh pemuda UMNO. Dalam hal pentadbiran Kerajaan Pakatan Rakyat Pulau Pinang dituduh menjual tapak masjid yang telah diluluskan dalam plan pembangunan asal Bayan Mutiara kepada pihak pemaju. Sekali lagi pihak UMNO menyerahkan ketidakprihatinan mereka dalam hal pembangunan. Yang telah memutarbelitkan isu ini ialah Ketua Pemuda UMNO Pulau Pinang sendiri, iaitu Syed Hussein. Dia telah menuduh Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Pulau Pinang menjual tapak tersebut. Syed Hussein berkata mengikut plan asal pembangunan Pulau Pinang seperti yang diluluskan oleh MPPP pada 30 Oktober 2006. Plan kebenaran merancang fasa 1 Bayan Mutiara mempunyai pelbagai jenis perumahan, turut merangkumi pembinaan kompleks penjaja, balai polis, pusat komuniti, tapak sekolah dan tapak masjid. Namun, beliau berkata selepas kerajaan negeri menjual tanah seluas 41.6 hektar itu dengan harga 1.1 bilion secara rundingan kepada syarikat Ivory Group, projek pembangunan itu tidak termasuk dengan pembinaan tapak masjid dan sekolah. Berikut adalah penjelasan yang rakyat Pulau Pinang dan seluruh rakyat Malaysia perlu ketahui. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pemuda UMNO, penjualan tanah secara rundingan kepada syarikat Ivory Group adalah tidak benar. Ini kerana syarikat Ivory Group telah berjaya memiliki tanah tersebut melalui tender terbuka yang dipraktikkan oleh Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Pulau Pinang. Syarikat Ivory Group adalah salah satu dari 4 syarikat yang memenangi bidaan tersebut. Antara syarikat yang terbabit dalam bidaan ini ialah Chia Tai Tinggi Industry Development Ltd, ST Setia Berhad dan AG Pier Sembilan Berhad hilang kelayakan akibat tidak membayar earnest deposit sebanyak 1.2 juta. Oleh kerana itu, Ivory telah memberi tawaran yang paling tinggi, iaitu RM240 sekaki atau jumlah besarnya ialah 1.72 bilion. Mereka telah dipilih. Dalam hal konon yang Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat Pulau Pinang menjual tapak masjid dan sekolah pula, jelas di sini Ketua Pemuda UMNO tidak tahu menahu akan hal ehwal perancangan pembangunan. Perlu kita ketahui bahawa bagi setiap kawasan pembangunan yang mempunyai 1,200 atau 1,500 buah rumah, pihak pemaju perlu menyediakan tapak untuk masjid dan juga sekolah dalam plan pembangunan master plan mereka. Ini adalah antara syarat yang perlu dipenuhi oleh pemaju bagi membolehkan perancangan mereka ini diluluskan oleh pihak Perbandaran Tempatan MPPP. Namun begitu, master plan tersebut hanya diluluskan kepada pihak pemaju yang mencadangkan rancangan pembangunan mereka. Dan jika tapak cadangan mereka telah dijual, pihak yang membeli tanah tersebut perlu menyediakan perancangan pembangunan mereka sendiri, kerana plan pembangunan asal telah tidak boleh digunakan pakaikan lagi. Dalam hal ini, plan asal Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang PDC yang telah diluluskan oleh MPPP pada 30 Oktober 2006 tidak lagi boleh digunakan pakai kerana tanah tersebut telah dijual kepada syarikat Ivory Group. Terpulanglah kepada tuan tanah yang baru, iaitu syarikat Ivory Group, bagaimana hendak digunakan tanah tersebut sesuai dengan kanun tanah negara dan selaras dan dengan keperluan dan syarat pihak pengusaha tempatan, iaitu Majlis Perbandaran Pulau Pinang. Syarat-syarat ini juga tertakluk pada bilangan unit, jenis unit dan sebagainya. Tidak timbul soal tapak untuk masjid atau sekolah dijual, kerana selagi pembangunan belum dilaksanakan, tanah untuk dibina masjid atau sekolah tidak akan dipindah milik kepada Majlis Agama Islam Pulau Pinang atau Kementerian Pelajaran. Pemindahan milik kepada agama Majlis Agama Islam Pulau Pinang untuk masjid dan Kementerian Pelajaran untuk sekolah pula hanya dilakukan apabila sijil layak menduduki, iaitu CF, dikeluarkan. Dan perlu kita fahami juga bahawa tapak yang dicadangkan oleh pemaju atau pemilik asal plan pembangunan itu, iaitu Perbangunan Pulau Pinang PDC, tidak mungkin sama dengan tapak yang dicadangkan oleh pemaju yang sedia ada mengambil alih tapak yang hendak dibangunkan itu, iaitu syarikat Ivory Group. Sekali lagi, Ketua Pemuda mempamerkan ketidakcetekan dalam menyerang pentadbiran Kerajaan Pakatan Rakyat. Bagaimana beliau belum menuduh Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat menjual tapak masjid, sedangkan tapak masjid yang telah dicadangkan oleh pemaju itu adalah milik pemaju dan hanyalah cadangan yang pasti berubah bila pemaju yang baru mengambil alih tapak tersebut. Ia hanya menjadi milik Majlis Agama Islam Pulau Pinang setelah masjid tersebut diserahkan oleh pemaju setelah sijil layak menduduki diperoleh. Di sini pihak Angkatan Muda Keadilan Pulau Pinang menasihat saudara Syed Hussein supaya mendalami atau memahami suatu isu yang ingin dibawanya supaya tidak timbul fitnah. Angkatan Muda Keadilan Pulau Pinang juga menggesa pihak syarikat Ivory Group supaya mempamerkan plan pembangunan induk master plan kawasan yang hendak dibangunkan itu supaya ia boleh dilihat oleh pihak awam dan boleh dibantah ataupun disokong pembangunan tersebut.
Di samping itu, pihak syarikat Ivory Group digesa agar menjalankan projek pembangunan tersebut secara menyeluruh, bukan fasa ke fasa seperti mana yang sering diamalkan oleh di zaman pemerintahan UMNO Barisan Nasional dulu. Dan ini memberi kepuasan dan keutamaan kepada rakyat Pulau Pinang di dalam pembangunan setiap sektor yang berlaku di dalam kerajaan Pulau Pinang. Di sini pihak Angkatan Muda Keadilan Pulau Pinang ingin bertanya satu soalan dan perlu dijawab dalam masa 24 jam. Pasal apa? Diam bila tanah milik Koperasi Tunas Muda di Bayan Baru yang nak dibangunkan projek perumahan ikut master plan ada tapak masjid. Bila Tunas Muda jual kepada pemaju, tapak masjid hilang. Adakah kerana Tunas Muda ini diterajui oleh orang kuat UMNO, maka saya takut untuk bising dan bangkitkan isu tersebut. Sekiranya pemuda UMNO Pulau Pinang berani, inilah isu yang perlu dibangkit, kerana inilah isu penyalahgunaan tanah Koperasi Tunas Muda. Dan oleh demikian, pemuda UMNO harus memberi secara detail apa yang berlaku terhadap koperasi tersebut. Sekian, terima kasih. Okay, siap.